Mari kita bersama berdoa. 我们一同进入祷告。 Tuhan, Engkaulah memang Allah kami dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah berubah, yang setia di dalam segala pemeliharaan-Mu sampai hari ini dalam hidup kami. Kami betul merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami adalah kehidupan yang menyembah Tuhan, yang selalu memuji Tuhan, yang selalu ingin hidup serupa seperti Tuhan, yang kami mau mengikut kemanapun Tuhan pergi dan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Tidak pernah kami mau meninggalkan Tuhan, karena kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan, inilah hidup kami, dan biarlah melalui firman yang akan kami renungkan pada malam hari ini, kami boleh dibawa semakin mengerti akan isi hati Tuhan, dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. 弟兄姐妹平安，晚上好。 Saya mengucapkan Kyonghee, Xinian Kuaile buat kita semua. 也向大家问个好，新年快乐，恭喜！ Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memelihara kita di tahun yang baru ini. 愿在新春当中，上帝仍然与我们同在。 Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. 我们一同来翻开哥林多前书2章第6节到第16节。 1 Korintus pasal yang kedua ayat 6 sampai 16 saya akan bacakan di dalam bahasa Indonesia saja dan kita akan menyimak bersama-sama. 哥林多前书第2章第6节到16节，单用英语来读，我们一同华语的我们一同来看。 Firman Tuhan berkata demikian, sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenal hikmat ini. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kami memberitakan hal-hal ini bukan dengan kata-kata yang diajarkan hikmat manusia, tetapi yang diajarkan roh, sambil menjelaskan hal-hal rohani kepada orang-orang rohani. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Kristus sehingga ia dapat menasehati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang yang sudah lama percaya kepada Tuhan Yesus, 对已经信主很久的人来说， bahkan dia sudah percaya sejak kecil, sudah ke sekolah minggu, sudah ke gereja sekian lama, 甚至呢从幼小已经到儿童主日学，上了儿童主日学，然后呢上教会很久了。 seharusnya tidak sulit bagi dia untuk memisahkan antara kepercayaan nenek moyang dengan sejarah dan budaya yang dalam hal ini budaya sejarah Tionghoa yang bisa diterima, yang masih bisa diterima. 对这样子的人来说，应该是不难的来去区别传统文化跟这个宗教信仰是来做区隔。 Saya rasa orang-orang yang sudah sekian tahun menjadi orang Kristen
tidak terlalu akan mengalami kesulitan memisahkan antara kedua hal ini. 我相信做基督徒数十年的人的话，这两者的话对他们来说并不是很难的来去区隔的事情。 Misalnya Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita merayakan tahun baru Imlek, 举例来说，当我们要过新春的时候， tentu kita merayakannya sebagai Sinyen ya, Konyen gitu ya, past the year, melewati tahun yang lama dan kita memasuki tahun atau musim yang baru. 我们把它当作是从旧的一年，一年我们要度过，然后进入新的一年。 Kalau di Tiongkok itu beralihnya musim dingin ke musim semi. 如果在中国大陆来说的话，是从冬季结束之后呢，要踏入春季。 Saya dengar dari apek saya di Guangzhou, tahun ini musim dingin lebih panjang. Di Guangzhou itu masih 6 derajat. 我从我的伯伯他住在广州那里得到消息，今年的冬季比较漫长，今年的春季的话还是6度。 Kita merayakan tahun yang baru. 我们庆祝新的一年。 Tentu kita tidak percaya bahwa Imlek itu adalah sebuah upaya mengusir monster yang ceritanya dulu tiap tahun datang mengganggu manusia. 我们当然是不相信所谓的过年是要把它驱走，每一年来去干扰人类的那些兽。 Sehingga manusia itu harus usir monster itu dengan petasan, dengan warna merah menyala, dengan lampu yang terang benderang. 甚至呢，人类必须要把这个年兽把它驱走，是用那个鞭炮，用红色又比较灯亮、很亮的光是来驱走它。 Kumpul ramai-ramai, bikin suara yang gaduh supaya monsternya takut dan tidak mengganggu manusia. 也不是说人凝聚在一起，然后呢做了一个吵闹的声音，好让这些年兽怕了。 Bapak Ibu, ini hanya cerita legenda. 这是一个我们所接受到的一个传统的一个故事而已， Cerita yang dipakai untuk menjelaskan sebuah pesan. 是一个故事要告诉我们一个讯息。 Bahwa musim dingin yang sangat menyengsarakan kehidupan manusia itu sudah berlalu. 就是那么使人类那么难过度过的冬天已经过去了。 Musim dingin itu orang nggak bisa keluar berkumpul dengan keluarga. 因为在冬季那个时候，人们没办法出去跟其他的家属们、亲属们来见面， Musim dingin itu tidak bisa bercocok tanam, Kamu- tidak ada hasil yang didapatkan. 也没办法来耕耘。 Tapi semua itu, kesusahan itu berlalu dengan datangnya musim semi. 可是呢，冬季的来临，这些春季的来临，把冬季的苦难已经把它结束掉了， Sehingga orang bisa keluar lagi dan berkumpul bersama dengan keluarga setelah Sederhana. sekian lama. 使得他们可以就是在漫长的冬天的结束当中，他们又可以踏入出去，跟社会的群体、跟他们的亲友来见面。 Ada satu sukacita, ucapan berkat karena bisa menanam lagi, bisa mendapatkan hasil lagi untuk kebutuhan hidup mereka. 也是有一个感恩的存在，因为他们就开始可以耕耘、可以播种、可以有收割。 Nah, jadi kita perlu membedakan antara mana sejarah budaya dengan mana kepercayaan. 我们必须要把所谓的文化习俗以及我们的历史来做区隔。 Mungkin sebagian kita tahu orang-orang Tionghoa, orang-orang Hokkien itu merayakan Imlek itu sebenarnya hari ke-9. 也许呢，我们在座的每个人都知道，说我们福建人的就是过年是在初9。 Karena menurut sejarah waktu itu ketika orang-orang merayakan Imlek, orang-orang Hokkien itu di satu masa harus bersembunyi ya dari penindasan, ya hari ke-9 baru bebas dan merayakan Imlek bersama. 因为当时候他们正在这些华人他们正在庆祝过年的时候呢，这些福建人他们必须要躲避被暗杀，就是要躲藏起来，直到这初9的时候呢，他们才能够跑出来庆祝他们的新年。 Biasa itu ditandai dengan pohon bambu ya, pohon 他们就 bambu. 用一个竹子来做一个标志， Pohon-pohon bambu itu yang menyelamatkan mereka ketika bersembunyi. 因为他们在躲藏的时候呢，这些竹子的树木来去把他们暗藏的下来 Tentu。sebagai orang-orang Hokkien kita tidak menyembah pohon bambu. 当然是作为福建人，我们没有去敬拜、跪拜这些竹子， Tapi kita mengingat sejarah di balik perayaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang Hokkien. 可是呢，我们当看到竹子的时候，我们可以知道这个象征的什么意思？为什么福建人过年的时候就会有竹子的存在的含义？ Demikian pula kita memahami tahun naga kayu tema kita hari ini. 就如今天我们也是去理解所谓的
木龙年。 Tahun naga kayu adalah sebagai bentuk sebuah penanggalan orang Tionghoa berdasarkan posisi bulan dan matahari dengan siklus kita tahu 60 tahun. 我们知道中国人他们的年历的话是按照太阳跟月亮的一个运行来去判断，然后一个巡回的话大概是60年之久。 Zaman dulu ya, kaisar-kaisar itu meminta orang-orang itu membuat sebuah bentuk penanggalan untuk apa? Macam-macam dipakai untuk pertanian, untuk navigasi, untuk melihat cuaca dan macam-macam. 以前呢，那些皇帝要求他们的就是要求他们的学者来做一个月历，目的何在呢？好让他们可以区隔什么时候可以耕耘，什么时候怎么样的一个天气，然后呢，什么时候可以出去。 Tapi masalahnya makin lama perkembangannya penanggalan ini dikaitkan dengan banyak unsur kepercayaan. 问题是久而久之之后呢，这些农历的话，人们就是跟那些习俗跟那些信仰来去串通的起来。 Misalnya kalau tahun naga kayu ini banyak ramalan, harus lakukan ini, baru ada hoki. 然后呢，甚至呢，到现代的话，很多人说，哎，今年是木龙年，然后呢，你必须要这样做才有福气。 Tidak boleh melakukan hal itu, nanti bisa sial. 你不要这样做，这会带衰。 Sio naga jangan bergaul dengan sio tertentu, nanti bisa ciong. 然后呢，属龙的话，今年不可以跟什么生肖的人混在一起，不然的话会有一个所谓的那个冲子。 Jadi sebuah bentuk penanggalan kuno, tetapi akhirnya dimasukkan berbagai unsur kepercayaan, Bapak Ibu. 问题是那个是一个古人所使用的一个月历，然后呢之后呢就掺杂了很多的信仰在当中。 Bapak Ibu kita perlu membedakan. 我们必须要把它区隔。 Salah satu hal yang baik yang saya lihat dari penanggalan ini adalah ini siklusnya 60 tahun Bapak Ibu Saudara. 那整个这个农历的一个巡回的话是60年。 Jadi orang yang lahir di tahun naga kayu itu dia perlu waktu 60 tahun putar satu siklus gitu. 所以呢，是在那个木龙年诞生的那个人，他需要在一个巡回60年之后呢，再回到这个点。 Ya, banyak orang melihat ini sebagai sebuah tanda panjang umur ya, maksudnya bisa melewati 60 tahun itu patut disyukuri kalau bisa lewatin satu siklus. 含义是说，如果一个人可以度过了一个60年的一个巡回的话，代表说这个应当要被感恩的，因为他是属于长命长寿。 Di Alkitab juga ada, Musa berkata di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun kata Musa. 圣经也教导我们，摩西说我们的年日是70岁，如果强壮的话80岁。 Alkitab lebih optimis ya, umur manusia itu 70 kalau kuat 80. 圣经教导我们是比较积极的，人的年日是70岁，强壮的话80岁。 Kita perlu membedakan dan sebagai orang Kristen yang sudah sekian lama ikut Tuhan Yesus, kita rasa tidak sulit kita untuk membedakan antara kepercayaan nenek moyang dengan sejarah dan budaya Tionghoa. 我相信成为基督徒已经这么久的基督徒，我们就可以很容易的来辨别所谓的传统习俗文化跟历史跟我们的信仰可以做区隔。 Tapi tidak mudah memang saya meyakini bagi orang-orang yang baru percaya Tuhan Yesus. 可是呢，对于刚刚信主的人来说，这些并不是很容易的。 Karena mereka selama hidup mereka memegang keyakinan nenek moyang. 因为他们从小到现在的话，他们一直守着他们的祖宗所传留下来的一些文化。 Ini seringkali menjadi curahan hati papa saya. 这也是常常成为我父亲的一个怨言。 Ya, papa saya belum terlalu lama percaya Tuhan Yesus. 我父亲信主不是很久， Setiap kali kami sama-sama berdiskusi tentang kekristenan, tentang budaya Tionghoa, ya seringkali papa saya berkata tidak gampang bagi orang-orang ya untuk beralih begitu, dia bilang. 每一次我跟我爸爸在探讨基督教的时候呢，然后在探讨中华文化的时候呢，他就很坦诚的跟我说，不是对我来说不是很容易的，这样子马上要改，就是马上说改。 Itu mengingatkan saya untuk dengan sabar mendampingi, ya mengajarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. 这也是提醒了我要必须有耐心的来去陪伴他，来教导他所谓的正确部分。 Bapak Ibu Saudara, kita di tengah-tengah banyak hikmat dunia ini, kita perlu mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
Kita perlu setiap hari menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 我们就是在哥林多后书第10章5节告诉我们说，每一天当中我们需要将各样的寂寞、各样的阻拦人认识神的那些至高之事一概攻破，又将人所有的心意夺回，使他归顺服基督。 Nah, inilah yang Paulus bicarakan dengan jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara, tentang hikmat manusia atau hikmat dunia dengan hikmat Allah. 这也是保罗对哥林多的会友们所说的，就是上帝的智慧，从上帝而来智慧跟世俗的智慧。 Apa itu hikmat Allah, Bapak Ibu Saudara? 从上帝而来智慧是什么呢？ Sederhananya hikmat Allah itu adalah berbicara pribadi daripada Tuhan Yesus dan firman-Nya. 简单来说，所谓从上帝而来的智慧，是讲到基督本身以及他的话语。 Firman Tuhan berkata, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Karena itu, siapa yang mau bermegah, bukan bermegah kepada hikmat dunia, tetapi bermegah di dalam Tuhan. 主的话语告诉我们说，但你们在基督里是本乎神，神使他们成为我们智慧、公义、圣洁、救赎。如经上所说的，夸口的是当着指着主夸口。 Karena Tuhan Yesus adalah Allah. 因为主耶稣是上帝， Dia tahu segala sesuatu yang ada di dalam pikiran Allah. 他知道一切，他拥有的思想、思法也是上帝的思想。 Tidak ada manusia yang bisa memahami apa yang ada di pikiran Allah. 没有任何一个人能够明白上帝头脑里面所想的事， Selain Allah itu sendiri. 除了上帝自己之外。 Dan kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah Allah dan juga manusia yang sempurna. 我们也感谢上帝，因为我们所相信的基督是完全的人，100%的上帝。 Dia bisa tahu apa yang menjadi isi hati Allah dan dia juga bisa mengerti apa yang menjadi isi hati daripada manusia. 他可以明白人的心意，他也是可以明白上帝的心意。 Nah, manusia Bapak Ibu Saudara yang berdosa tidak mengerti hikmat Allah. 就是有罪的人，他们不会明白上帝的心意， Mereka menolak Kristus, mereka menolak kebenaran itu. 他们拒绝了真理，拒绝了基督。 Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan mereka itu menganggap bahwa Kristus yang disalibkan atau berita Injil yang menyelamatkan itu adalah sebuah kebodohan bagi mereka. 甚至呢，对他们来说，就是基督以及他的被钉死在十字架的基督以及他的福音的话，是一个愚拙的。 Mereka lebih memilih untuk percaya kepada hikmat diri mereka sendiri atau hikmat daripada dunia ini. 他们比较选择明白接受他们自己的智慧以及世俗所给予他们的智慧。 Paulus memakai kata penguasa-penguasa dunia itu maksudnya adalah orang-orang yang berkuasa. 保罗所讲到是在世界上所掌权者，就是讲到一个执政的一个人。 Orang-orang yang memikirkan apa yang terbaik menurut diri mereka sendiri. 就是人们用他们自己思想觉得最好的这些人。 Tapi kita tahu bahwa di dalam bahasa asli daripada kata penguasa ini, di baliknya itu ada iblis yang bekerja di dalam hidup mereka. 可是呢，我们知道这一些在执政者一个背后的言语的话，它的原文的话是有背后是一个撒旦的同在。 Sehingga kita melihat bahwa manusia yang berdosa yang dia pikir dia bisa menghasilkan hikmat dirinya sendiri, berkolaborasi, bekerja sama dengan iblis dan menghasilkan hikmat dunia yang akhirnya menolak semua kebenaran Allah. 所以呢，就是这些管辖这幽暗世界的人们，他就是用他们自己的思想，然后呢，背后的话有一个撒旦的驱动的话，这两者当碰在一起的时候呢，他们就生产出来的话，他就拒绝了整个真理。 Maka kita melihat bahwa ada kontras yang begitu tajam antara hikmat Allah dengan hikmat dunia atau hikmat manusia. 所以我们就可以看到，就是上帝的一个智慧跟人们的社会或是世俗的社会有很大的对比。 Paulus memberikan struktur ya di dalam perikop yang kita baca ini. 包括刚刚我们所读的哥林多后书2章6节到16节当中，保罗给我们一个架构。 Paulus berkata bahwa ada perbedaan antara hikmat dunia dengan hikmat Allah. 保罗告诉我们说，上帝的智慧以及世俗的智慧有所区别。 Yang satu diketahui penguasa dunia, tetapi yang satu dinyatakan dari Allah. 一个是世俗的掌权者的话可以明白，可是另外一个是上帝所揭开的。 Yang satu ditawarkan oleh roh dunia, tetapi yang sejati adalah yang dikaruniakan roh Allah.
一个是世俗管理这个世界幽暗的所给予的，可是呢，另外一个是上帝所赏赐的。 Hikmat yang benar itu bukan yang diajarkan manusia, tetapi yang diajarkan oleh Roh 正确 Kudus. 的一个智慧，并不是人们所教导的智慧，而是呢圣灵所给予我们的智慧，教导我们的智慧。 Dan hikmat yang benar itu tidak bisa dilihat dengan kemampuan manusia, tetapi hanya dapat dilihat melalui Roh Allah. 可是呢，这些真正的一个智慧的话，人们没办法用肉眼来去看，而是呢，透过上帝的灵，我们就可以明白。 Maka kita bisa simpulkan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa bagaimana manusia itu mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kepintaran, kekuasaan, kepercayaan dirinya. 所以我们这里可以看到，人们靠着他自己的智慧，他的自信，他的能力。 Dengan segala yang mereka punya itu, mereka mencari kedamaian, mereka mencari ketenangan, mereka mencari berkat, kemakmuran, dan bahkan mereka mencari sampai kepada hidup yang kekal. Tapi kita tahu bahwa sesungguhnya semua pencarian mereka itu hanya akan menemukan kesia-siaan. 我们知道他们用他们自己的能力、智慧、他们的经验来去寻找所谓的和平，甚至呢，他们直接寻找到永恒。可是我们知道，他们一律的寻找只不过是虚空。 Pencarian mereka itu hanya memberi ketenangan dan penghiburan yang palsu dan yang sementara. 他们的用他们的智慧，他们所得到的平安，以及他们所得到的一个喜乐的话，是一个暂时性的。 Kita mesti sembah ini nih, kalau enggak kita bisa dapat bencana. 我们如果我们没有敬拜、没有供奉这一些的话，我们会遇到灾难。 Maka manusia pergi menyembah dan akhirnya mendapatkan ketenangan ketika sudah menyembah sesuatu. 所以呢，为了要取得他心里的平安的话，他就供奉了、去敬拜了这些偶像。 Terus seperti itu yang manusia lakukan. 然后人们所做的不断的巡回就是这样子做， Mereka mencari cara sendiri, 他们去寻找他们自己的方式、 khawatir sendiri, 自己的担忧， mendapatkan penghiburan sendiri. 他们自己的担忧去寻找自己的答案，也是自己的得到暂时的一个安慰。 Dan kalau mereka tidak melakukannya, mereka akan merasa tidak aman dan tidak tenang hidup. 如果他们没有这样做的话，他们心里没有得到平安。 Bapak Ibu Saudara, hikmat dunia, hikmat manusia itu akan merusak iman. 人们的一个智慧，人们的智慧会破坏了我们的信心。 Karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dan kita semua jangan terpesona dan mengandalkan hikmat dunia atau hikmat manusia. 保罗提醒哥林多的教会，今天也是提醒了我们不要被这些世俗的智慧所吸引了。 Sebaliknya hidup kita kiranya diisi dan dikuasai oleh hikmat Allah di dalam firman Tuhan. 而是呢，我们必须要把我们生命透过上帝的话语来充满，给予我们上帝的智慧。 Kita tidak menggantungkan rasa damai, tenang, aman kita 我们没有把我们的平安、我们的安逸， kepada orang lain, kepada pemikiran orang, 我们没有把我们的安逸、我们的平安，我们交托在人的身上，或是某人的一个构思， kepada orang pintar, 或是放在我们所谓的学者的身上。 tapi kita menggantungkan rasa aman, damai, ketenangan kita kepada otoritas, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. 而是呢，我们要把我们的平安、我们的安逸，要交托在上帝的主权以及上帝的怜悯之下。 Demikian juga seperti pemilu hari ini, siapapun yang terpilih pemimpinnya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak menggantungkan harapan dan ketenangan kita kepada pemimpin yang baru ini. 就如我们今天的普选，无论是今天被当选的总统是谁的话，我们不会把我们的期望、我们的平安是交托在他的身上。 Atau sebaliknya kita merasa diri terancam atau merasa tidak aman dengan pemimpin baru ini. 或者是我们也不会觉得说这个新的领导者会给我们一个没有安全感，或是我们会遇到一个逼迫， Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah, yang setia kepada kita. 因为我们拥有从来没有改变的上帝。 Kepada Dialah seharusnya kita menggantungkan seluruh harapan kita. 也对这样的上帝，我们应当要把我们的盼望全部仰赖在他身上。 Kepada siapa Bapak Ibu Saudara Tuhan membuka rahasia? Karena hikmat Allah ini rahasia Allah, begitu. 因为上帝的智慧的话是属于上帝奥秘的事情，他对谁来展开这些奥秘的事呢？ Paulus berkata kepada orang yang matang. 保罗告诉我们说，对一个完全的人， Orang yang matang di sini bukan berarti orang yang bijaksana seperti para filsuf Romawi Yunani pada waktu itu. 所谓的完全人，并不是当时候的学者，像罗马人的一个学者。 Orang yang bijaksana, orang yang matang ini juga bukan berarti bahwa ini menunjukkan orang yang sudah dewasa.
anak-anak belum matang begitu. 所以完全的人也不是一个成熟的成年人，因为他们认为是孩童，还不是一个成年人。 Bapak Ibu, orang yang matang di sini berarti adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah. 这里所指的完全人是上帝所拣选并上帝所获救的人。 Orang-orang yang kemudian dikatakan di dalam imannya mengasihi Allah dan menerima apa yang baik datangnya daripada Roh Kudus. 所以讲到说，这是在凭着信心来去接受上帝、爱上帝，并且来领受从圣灵而来的。 Dan kita melihat kalau kita membaca di dalam dilihat dari struktur ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang matang itu adalah orang-orang yang mendapat penyataan Allah begitu ya, dinyatakan dari Allah. 所以如果我 Hikmat 们 itu, kebenaran itu. 如果我们把这个哥林多后书2章6节到16节当中来看的话，这些完全的人是从上帝而来，得到默示的人。 Sehingga kita itu bisa mengenal siapa Tuhan kita. 所以我们可以明白，可以认识谁是我们的上帝。 Kita mengetahui apa yang Dia kerjakan di kayu salib buat kita. 我们也明白他为我们在十字架上所完成的功劳是什么。 Kita tahu bagaimana Dia menyertai hidup kita sampai pada akhir zaman. 我们也可以知道，直到末了的时候，他如何与我们同在。 Kita mengerti apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. 我们也知道，作为已经蒙救赎的人，我们的责任是何在。 Banyak hal rahasia itu dibukakan oleh Allah kepada kita. 很多事，上帝把这个奥秘为我们而展开。 Dikatakan dikaruniakan, 这里讲到说赏赐， diajarkan terus-menerus. 不断的来教导于我们， Sehingga kita bisa melihat kebenaran itu dengan jelas, kita bisa membaca firman Tuhan dengan jelas, 使得我们可以很明白的、很清楚的来读主的话语， dan kita menerima perkataan yang hidup yang kekal ini dengan sepenuh hati. 并且我们可以全心全意的来去领受这个主的话语。 Dengan kata lain kita adalah orang-orang yang matang itu Bapak Ibu Saudara. 我们就是这位所谓的完全的人，这里圣经所讲到属灵的人。 Apakah kita anak-anak kecil maupun sampai orang yang sudah lanjut usia. 无论是我们的年龄是年幼，或是到多年长， Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan mau membuka rahasia hikmatnya ini kepada kita. 我们为此来感谢上帝，因为他愿意把他的奥秘为我们而展开。 Siapakah kita yang hanyalah debu di hadapan Allah? 我们在上帝眼前只不过一个尘土， Kita hanya orang-orang berdosa. 不仅仅是罪人。 Yang kita banggakan itu hanyalah dosa kepada Tuhan. 我们没有可夸的，除了我们罪之外。 Tapi Tuhan dengan belas kasihan dan kemurahannya mau memilih kita dan menyelamatkan kita dari dosa. 可是呢，因着主的怜悯，他的恩典，他拣选了我们，拯救了我们，脱离了罪的泥巴 Dan。barang siapa yang menerima dan percaya kepada Dia mendapat hidup yang kekal. 就是那些信他的人，并且会得永生。 Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang mendapatkan anugerah ini. 没有所有的人会得到这个恩典，这个福分。 Karena banyak orang menolak, 很多人 Kristus 拒绝了基督， mereka memberontak kepada Tuhan. 他对上帝抵挡。 Kita bersyukur bahwa kita orang-orang yang diselamatkan. 我们感谢主，我们是获救的人。 Saya mau sedikit kembali kepada apa yang kita pelajari di dalam hikmat Allah ini, kepada konsep naga, Bapak Ibu Saudara. 我想说，我们要回到所谓的龙的这个概念，跟上帝的一个智慧，要回到这方面。 Ketika banyak orang meramal macam-macam dari hal yang buruk sampai hal yang bagus di tahun naga kayu ini, bagaimana kita melihatnya di dalam hikmat Allah? 当我们看到最近的话，很多人就是在谋算，在这个龙年当中所谓的好日子啊、坏日子，我们要如何用上帝的智慧来看待这件事？ Bapak Ibu, kata naga muncul beberapa kali di Perjanjian Lama. 在旧约圣经当中，龙的话，圣经用的字是鳄鱼， Biasanya merujuk kepada binatang laut yang besar. 是描述这个很大的一个海里面的一个动物， Kita tidak tahu bentuknya seperti apa. 也不知道它的形状是怎么样， Tapi seringkali kata yang digunakan itu semacam ular yang besar. 就是所指的是一个很大条的蛇。 Tetapi naga ini juga sering dipakai untuk menggambarkan sebuah simbol, sebuah kondisi yang kacau, sebuah pemberontakan yang besar. 龙呢，这个龙呢，也是来象征说一个非常混乱的状况，是一个很大的一个抵挡。 Salah satu bagian firman Tuhan di Yesaya pasal 27 itu berbicara tentang bagaimana orang-orang itu diibaratkan sebagai ular naga yang besar yang di laut, ya, yang melawan Allah dan bangsa Israel.
就讲到说以赛亚，举例来说，以赛亚书27章那里讲到用鳄鱼来形容这个龙，然后呢，它是来抵挡上帝跟以色列人的。 Tuhan akan menghukum naga ini 上帝就会这一条鳄鱼的话就会受到刑罚， karena mereka ini sedang melakukan pemberontakan kepada Allah dan umat Allah. 因为呢这条鳄鱼的话对上帝来抵挡，以及来抵挡了上帝的百姓。 Nah, kalau di kitab Wahyu kita tahu naga ini muncul banyak kali dipakai sebagai gambaran iblis atau setan. 如果到启示录，我们看到他们来描述撒旦的话，用龙来描述撒旦， Ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. 这也是对我们是个好消息。 Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sudah menang atas naga itu melalui darahnya yang kudus. 好消息是在于我们的上帝耶稣基督透过他的宝血已经胜过了这条龙。 Tahun 2024, tahun naga kayu ini, 2024年这是牧龙年， kalau ada banyak peristiwa yang akan kita hadapi, 我们将会面对很多的事。 yang menurut orang-orang ada yang baik dan yang buruk akan terjadi. 对于人来说，也许是即将要面临的好事或是坏事。 Kita tahu bahwa Tuhan kita memegang kendali atas dunia ini. 我们要确信，我们上帝掌权在整个世界之上。 Tuhan kita telah mengalahkan maut. 我们上帝已经胜过死亡。 Tuhan kita juga akan menyertai kita melewati semua peristiwa yang terjadi. 同样的，上帝会带领我们来度过即将要面临的事情。 Mari kita hadapi tahun yang baru ini dengan hikmat Allah. 因此呢，我们要靠着上帝的智慧来度过这新的一年， Bukan mencari apa yang dikatakan oleh hikmat dunia. 不是寻找世俗所给予我们的智慧。 Kita tidak sibuk dan bahkan kita tidak tertarik untuk membaca ramalan-ramalan yang banyak sekali beredar. 我们不会去忙碌，或是去探讨到说很多的这些什么风水家啊、算命家所讲的事情。 Tapi sebaliknya mari kita mengisi hidup dan hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. 而是呢，我们会忙碌在于考察上帝的话语，我们要用上帝的话语来填满我们的生命。 Mari kita rindu mendalami pikiran Kristus melalui firman. 但愿我们有一个渴慕来去透过上帝的话语当中来去明白、更深入的了解上帝的思考。 Tuhan Yesus pernah berkata, semua yang kukatakan itu kepadamu adalah sebuah kerinduan supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 主耶稣曾经说：“这些事我已经对你们说了，只要叫我的喜乐存在你里面，你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。” Semua kata Tuhan Yesus yang kukatakan kepadamu di dalam firman ini 主耶稣说：“这在主的话语的这一切事， adalah supaya sukacita Tuhan ada di dalam kita 好让上帝的喜乐能够存在我们里面。 dan sukacita kita menjadi penuh. 这样子的状况的话，我们喜乐就可以满足。 Bapak Ibu kalau mau mengalami sukacita di tahun yang baru, 你们是否愿意在新的一年当中可以得到喜乐满足的 mau 满足 hidup 的 penuh 喜乐？ sukacita, 要充满满足的喜乐。 Tuhan berkata, baca apa yang kukatakan kepadamu. 上帝对我们说，就要读取我对你所说的。 Hikmat Allah di dalam hidup kita. Hikmat Allah di dalam hidup kita. 就是在我们生命当中拥有上帝的智慧。 Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan pada malam hari ini Tuhan. 主，我们为今天晚上我们已经探讨的事情来感谢你。 Kami menyadari bahwa hikmat kami terbatas. 我们知道我们的智慧有限， Bahkan seringkali tercampur dengan hikmat dunia ini. 甚至呢，我们常常把我们所知道的跟世俗来混合了。 Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan menyatakan hikmat Tuhan kepada kami. 可是主，我们感谢你，却是把你的智慧赏赐于我们， Sehingga kami bisa melawan segala pikiran-pikiran manusia dengan pikiran Kristus. 使得我们可以用基督的思想来去抵挡人们的思维。 Kami bersyukur hikmat Allah inilah yang menyelamatkan kami. 我们也感谢主，是上帝的智慧拯救了我们， Yang memberi damai sejahtera dan sukacita kepada kami. 也不断赐给我们喜乐和平安的， Yang menuntun dan memelihara kami di jalan-jalan di depan. 也不断带领我们走前方道路的， Yang membawa kami sampai kepada hidup yang kekal. 带领我们直到永恒的生命， Ajari kami untuk setia kepada hikmat Allah ini. 带领我们可以不断的来顺服，忠心于上帝的智慧。 Kami mau setia mencarinya setiap hari. 我们要忠心的每一天来寻求他， Bertumbuh di dalamnya. 在里面当中成长。 Dan kami mau
lakukan di dalam kehidupan kami. 并且主，我们要把你的话语执行在我们的生命当中。 Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. 主，我们为你一律的美善来感谢你。 Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此感恩祷告，是奉主耶稣的名来祈求。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati Bapak Ibu. 上帝祝福。